Jawapan Abu Bakrin adalah seperti jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Abu Bakrin tidak mendengar jawapan Rasulullah. Tengok hebat tak hebat Abu Bakr. Kata pengarang kitab, jawapan Abu Bakrin, bila Abu Bakrin kata Allah takkan sia-siakan Rasulullah, kita kena ikut cakap dia, dia tu Rasul kita. Jawapan itulah Nabi habaq. Persoalan dia, kata pengarang kitab, adakah ketika Nabi memberitahu pada Umar tentang jawapan itu, adakah Abu Bakrin mendengarnya? Jawabnya tidak. Itu kata hebat Abu Bakrin. Dia tak dengar, tapi jawapan dia sama dengan Rasulullah. Itu hebat dia. Baik. Maka Abu Bakrin lebih dipersetujui bagi Allah dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Umar, sekalipun Umar seorang muhaddits, yakni seorang ahli hadis. Akan tetapi martabat Abu Bakrin berada di atas martabat muhaddits, kerana Abu Bakrin menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau katakan dan beliau perbuat. Kata pengarang kitab, apabila Abu Bakrin jawab begitu, Allah takkan sia-siakan Nabi, maka kata pengarang kitab, di sinilah darjat ketinggian Abu Bakrin berbanding Umar. Walaupun Umar itu ahlul hadis, walaupun Umar itu seorang muhaddis, banyak tak hadis ambil pada Umar? Boleh tahan? An Umar ibn al-Khattab ada. Saya ingat Abu Bakrin jarang, banyak daripada Umar. Hebat dia. Tetapi tahap Abu Bakrin mengatasi muhaddis. Tu dia. Sebab Abu Bakrin mengalahkan Umar, sebab Abu Bakrin tidak pernah sekali dalam hidup dia konfront Nabi. Never ever. Tapi Umar konfront sebab tak puas hati. Bukan Umar konfront lawan Nabi, tak, rasa tak puas hati, rasa diperlekeh, rasa Islam jadi rendah, tak mau. Begitu. Maka Umar duduk bawah Abu Bakrin, walaupun Umar itu ahlul hadis. Nampak tak darjat Abu Bakrin radhiyallahu anhu, sebab tak pernah konfront dan bantah Rasulullah sepanjang dia hidup bersama Nabi. Baik. Abu Bakrin menceritakan tentang kemenangan besar di Hudaibiyah. Beliau berkata, tidak ada kemenangan yang lebih besar dalam Islam daripada kemenangan Hudaibiyah. Allah, tuan-tuan. Abu Bakrin menyertai perang Badar. Abu Bakrin menyertai Uhud. Abu Bakrin bersama Nabi dalam perang Khandaq. Abu Bakrin bersama Nabi dalam Hudaibiyah. Abu Bakrin bersama Nabi dalam Tabuk. Perang terakhir yang Nabi sertai ialah perang Tabuk sebelum Nabi wafat. Itu last perang Nabi. Walaupun Rom tidak datang, 5 hari Nabi tunggu di utara Jordan, di bumi Syam. 5 hari Rom tak datang, sembang derah penakut bacui, tak main. Dan Nabi balik perang Tabuk, walau perang tak jadi. Abu Bakrin attend semua. Badar menang, Uhud kalah, peringkat awal, akhirnya kalah. Mula-mula menang, lepas tu kalah. Ahzab menang. Kata Abu Bakrin, tiada kemenangan haibat kecuali Hudaibiyah. Kenapa? Sebab antara benda besar dia ialah gencatan senjata 10 tahun. Itu yang Nabi nak.
keamanan. Bila 10 tahun tak perang, Islam menang. Apa makna? Bebas keluar masuk, tak ada perang, boleh berdakwah, boleh ajar orang pada Islam. Sebab itu tengok, 6 hijrah Hudaybiyah, 8 hijrah Fathul Makkah. 8 hijrah Nabi mai bulan Ramadan, selesai ambil kota Makkah 2 tahun selepas Hudaybiyah. Allahu Akbar. Ini yang Nabi nak. Sebab tu kata ulama, kalau Islam berperang dengan musuh, apabila musuh ajak pada cease of fire, gencatan senjata, Islam mesti sambut. Mesti sambut. Sebab Nabi ajar. Tu dia. Nabi ajar dalam Hudaybiyah. Gencatan senjata 10 tahun. Aman damai. Tak boleh perang. Nabi cukup syok. Bebas bergerak. Menyampaikan risalah. Masuk Makkah, keluar masuk. Tak ada perang lah. Tu dia duduk. Seronoknya. Maka kata Abu Bakrin, inilah kemenangan paling besar sekali. Bukan Badar, bukan Ahzab, tetapi Hudaybiyah. Kerana Islam tersebar dengan elok. Allahu Akbar. Inilah pandangan Nabi, pandangan Abu Bakrin yang Umar konfront peringkat awal. Yang akhirnya Umar baru nampak. Baik, sambung. Akan tetapi fikiran para sahabat ketika itu sangatlah pendek perihal apa yang terjadi antara Muhammad dan Tuhannya, yakni Allah. Abu Bakrin kata, tu dialah cetek. Marah juga Abu Bakrin. Buat lagu mana mereka fikir tak panjang. Kalau bahasa kita lah, Abu Bakrin komen juga. Mereka fikir tak panjang, dia kira nak mengamuk. Tak pandang jauh macam Nabi pandang. Orang-orang Islam yang ada di Makkah tak boleh dipulangkan ke Madinah. Orang-orang kafir yang ada di Madinah boleh kena pulang balik ke Makkah. Mu tak ni angin. Geng kita duduk Makkah tak boleh balik Madinah. Yang geng mereka di Madinah yang kafir ni, hantar balik ke Makkah. Apa punya adil lagu ni tu Umar? Nabi pandang dah seronok, dah hampa duduk sana dah tak boleh balik. Yang orang Islam duduk Makkah tak boleh balik, hampa duduklah jadi ustaz situ mengajarlah. Dah tak boleh perang 10 tahun. Kan kebebasan tu Nabi pandang dah hak tu. Allah, Umar tak nampak yang ni. Sahabat-sahabat lain steady lagi, tapi semua Hudaybiyah cerita Umar. Ketegasan dia. Maka Abu Bakrin kata, buat lagu mana fikir pendek, tak fikir panjang mereka ni. Macam kita lah bahasa kita. Budak-budak lah tak fikir panjang. Kadang-kadang naik motor laju lah apalah. Kadang kita sembang juga. Dah tersorok bawah lori digilih di kereta macam-macam. Tak fikir panjang. Hampa ni pisah okok. Contoh. Boleh rosak paru-paru pi bedai juga. Tak fikir panjang dan sebagainya. Abu Bakrin komen juga. Buat lagu mana sahabat tak berapa nak fikir waktu tu. Marah. Apa tak marah? Ihram dah di tubuh. Makkah dengan Hudaybiyah hanya 21 km jauh mana dah. Madinah dengan Makkah dekat 400 km. Dekat dah tu. Tiba-tiba tak boleh masuk. Tuan-tuan tak angin dah. Kalau kita duduk tempat tu pun boleh tentu silat-silat kita join Umar bah. Kan? Kita pun tak tahu. Jangan silap dengan kita kali join Umar. Mengamuk sekali dengan Umar. Cina Beng punya kafir, Kuang Hajat punya kafir, ingat Makkah Pak hang punya. Dia mula kami nak main tawaf ya, hang halang kami. Sedangkan Abu Bakrin kata kita melihat dengan pandangan yang jauh, dan itulah yang Rasulullah lihat. Tapi apa boleh buat, kata dia. Sebahagian sahabat pendek pemikiran mereka. Baik. Mereka sangat terburu-buru, sementara Allah tidak terburu-buru seperti terburu-buru hambanya, sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Itulah tadi gopoh.
gopoh, cepat nak marah. Sebab tu kita kadang-kadang kena fikir panjang. Kadang-kadang kita terus tak fikir, dia mula sangkaan buruk. Datanglah suuzon, habis tu mula nak marah, mula nak mengamuk. Tak ke kawan tu ada kerja ke, dia tak datang ke, apa dia ada hal ke, kita kira tak fikir panjang lah. Tunggu kawan tak main tah, dia aksiden ke, kita pun tak tahu. Benda-benda macam ni kita kena matang dalam hidup, kena relax, kena tenang, kena sentiasa letak sangka baik di hadapan. Boleh jadi dia ada urusan, boleh jadi dia ada emergency, kita tak tahu. Begitu Islam mendidik. Baik, aku melihat Suhail bin Amru ketika haji wada sedang duduk di tempat penyembelihan, mendekatkan haiwan korban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyembelihnya sendiri, dan beliau memanggil tukang cukur untuk mencukur kepalanya. Apa cerita ni? Cerita Abu Bakrin kata, waktu ni Suhail bin Amru dah Islam. Siapa dia Suhail bin Amru ni? Suhail bin Amru ni lah yang jadi wakil Abu Sufyan dalam perjanjian Hudaibiyah, yang habaq dekat Ali, suruh Ali tulis tu. Waktu tu dia kafir. Waktu tu dia kafir. Akhirnya Suhail bin Amru memeluk Islam. Allahu Akbar. So waktu Islam, aku nampak, kata Abu Bakrin ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan Rasulullah, first and the last, sebagai hukum Nabi nak ajar haji dan umrah seumur hidup sekali wajib. Man istata', bagi siapa yang mampu. Tak mampu, Allah tak hukum, badal jelah. Suruhlah ahli keluarga badalkan mereka. Dah tak mampu, buat macam mana? Simpan duit tak cukup-cukup, mati. Kerja pula toreh getah apa semua kan, biasalah orang kampung, mati. Tapi keinginan tu ada, nak pergi haji, badalkan. Tak semua orang Allah pilih. Ni yang pergi ni alhamdulillah. Kakak ipar saya pun pagi tadi flight daripada KL, flight, alhamdulillah. Hantar gambar, tengok muka tu sebek sebek lah. Mau tak sebek 45 hari nak tinggal kan? 45 hari punya pukul saya pernah bawa, muasasah tabung haji saya pernah bawa. 48 hari tuan-tuan, kuning muka dengan cari pasal. Orang dah balik semua lah, tinggal grup kita lah. Oh, orang dah balik lah, tinggal kita lah. Allah, rasa nak terbang balik Malaysia, sunyi lah. Hotel dah mula lengang, orang dah balik, kita main lah. Tapi kena 48 hari. Allah, berulang. Adalah Masjidil Haram berulang. Tapi tu dia lengur, letu, lesu. Member dah tak ada, dah balik semua. Abang saya dah balik waktu tu, Ustaz Saluddin. Adik saya pun dah balik, Ustaz Rahim. Tinggal aku keseorangan di hotel menjaga jemaah. Sedih betul yang itu. Ada sekali haji tu kami pergi 3 beradik, kami pimpin jemaah 3 beradik. Alhamdulillah, Allah izin dapatlah sekali itulah. Dapat sekali di Arafah 3 beradik. Allah seronoknya berdoa 3 beradik, doa untuk mak ayah dan sebagainya. Syukur pada Allah. So mereka balik awal, tinggal saya seorang. Ustaz Rahim balik, Ustaz Saluddin balik, tinggal saya. Allah punya sunyi yang mula yang mata pun nak turun. Hai, rasa semua tu 48 hari punya pukulan. Betul tuan. Buat macam mana? Sabarlah. Nak sebutnya Nabi haji sekali tu. Allahu Akbar. Dan sahabat ikut. Macam mana Nabi buat, sahabat ikut. Sebab waktu tu mana ada kursus haji, mana ada kitab karang bab haji, mana ada kitab-kitab zaman sahabat. Ikut ya, Nabi buat apa ikut. Nabi pergi ke Mina dulu 8 Zulhijjah. Nabi bergerak ke Mina, tidur di Mina malam tu. Lepas malam besok baru Nabi bergerak ke Arafah 9 Zulhijjah. Begitu sahabat ikut. Allah, aku tengok, kata Abu Bakr, aku tengok Suhail mendekatkan binatang korbannya dan Rasulullah menyembelihnya. Allah,
Dan kemudian aku lihat Nabi memanggil tukang cukur dan Nabi mencukur kepala. Itu Nabi cukur kepala dia dengan seorang sahabat yang mencukur kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita apa? Ceritanya Suhail akhirnya memeluk Islam. Suhail yang awal-awal bantah hari itu perjanjian Hudaybiyah, jangan tulis bismillah, jangan tulis Muhammad Rasulullah kan. Akhirnya dia Islam, kata Abu Bakar. Baik, sambung perenggan akhir. Aku melihat Suhail memungut rambut Rasulullah dan meletakkannya pada matanya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bagaimana aku tengok Suhail ambil rambut Nabi letak pada mata dia. Ya Allah, kita tak ada kesempatan waktu itu. Kita tak sempat dengan Nabi, tuan-tuan. Tak sempat. Untungnya Suhail, untung, Masya Allah, ambil rambut Nabi letak di mata dia. Mungkinlah dia menyesal, dia bertaubat. Apa yang ada pada kita ialah banyakkan salawat ke atas Rasulullah. Nabi takkan hidup dah. Nabi di alam dia tak ada dah. Apa yang boleh kita buat ialah salawat ke atas Rasulullah. Tanda sayang kita pada Rasulullah. Kita nak dapat, tak ada dah, tuan-tuan. Tak ada dah. Suhail ambil rambut Nabi yang Nabi dah cukur dengan sahabat. Suhail ambil dan letak di mata dia. Allah, tak boleh nak bayang suasana itu. Rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya cuba habiskan. Aku ingat keengganan Suhail. Abu Bakar meneruskan ucapan. Aku masih ingat keengganan Suhail pada perjanjian Hudaybiyah untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingat benda tu, kata Abu Bakar. Aku ingat waktu dia bantah depan Ali. Bila Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim, aku tengok wajah dia marah. Sekarang dia dah ambil rambut Nabi, dia letak di mata dia. Kasih dia pada Nabi setelah dia Islam. Tuan-tuan muslimat, kata Abu Bakar, aku tengok betapa dia marah, keengganan dia ketika Ali menulis Bismillahirrahmanirrahim, dan keengganan dia untuk menulis ketika ditulis Muhammad Rasulullah. Aku memuji Allah yang telah menunjukkannya kepada Islam. Allahu Akbar. Abu Bakar kata, aku masih ingat dia marah. Dia suruh padam Bismillahirrahmanirrahim. Dia suruh tulis Bismikallahumma. Dia marah, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Dia padam, dia suruh padam. Sampai Sayyidina Ali tak nak padam. Akhirnya Rasulullah yang padam. Sebab Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Itu mukjizat Nabi. Aku tengok Ali tulis Muhammad bin Abdillah. Punya dia benci ke Nabi, kata Abu Bakar. Dia tak nak Rasulullah. Syukur pada Allah, kata Abu Bakar. Dia telah Islam sekarang. Dia mendapat hidayah dan petunjuk. Di kisah dalam Hajjatul Wada yang diceritakan oleh Abu Bakar ketika melihat Suhail mengambil rambut Nabi yang mulia, diletakkan di matanya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak dapat kita nak bayang kerinduan kita kepada Rasulullah. Hanya salawat yang kita kirim dan pohon syafaat kepada Rasulullah, pohon kepada Allah supaya Rasulullah memberi syafaat kepada kita pada hari yang kita tidak ada apa lagi di bumi mahsyar melainkan pertolongan Allah melalui rahmat baginda Rasul, syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan. Abu Bakr As-Siddiq adalah sahabat yang paling tepat pendapatnya dan paling sempurna akalnya. Wallahu a'lam.